Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billah. Apa khabar semua? Irwan Hibin di sini bersama-sama dengan anda dalam Aki Show episod yang ke-12. Masya Allah. Kita dah lebih daripada separuh jalan kalau nak ikutkan daripada musim yang lepas. Ya, semuanya dalam proses untuk kita terus memartabatkan gaya hidup positif dan hidup kita. Cerita pasal proses, proses ni memang dia uh, dia ada cabaran dia kan. Dan insyaAllah kalau tak salah Hanif akan berbincang tentang sabar dalam proses tu. Kita dah ada kita ada visi kita. Dan misi perkara yang kita lakukan untuk capai visi kita tu melibatkan proses dan proses menuntut kesabaran dan penelitian kan insyaAllah. Dan salah satu benda yang boleh bantu kita untuk menjalankan sabar tu, yakni untuk menjadi sabar tu adalah puasa. Puasa boleh mendidik kita untuk menjadi lebih sabar. Dan Abang Yus dalam segmen beliau akan berbincang lagi tentang puasa dan semua butiran tentang puasa lah insyaAllah. Dan kepada anda semua, kami semua di Aki Show ingin ucapkan terima kasih tak terhingga kerana terus setia bersama-sama dengan kami, dan mohon doa insyaAllah supaya kami terus boleh kuat mempersembahkan atau menyediakan konten yang bermanfaat untuk semua insyaAllah. Okay, so follow kami, jangan lupa follow kami di social media, di Instagram, YouTube dan juga Facebook. Alright, tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama dengan Hanif. Bismillah. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua penonton-penonton dalam segmen Aki Show. So khusus hari ini dalam segmen yang diciptakan khas untuk diri saya, iaitu saya bawakan tajuk ataupun kita punya show kita yang kita beri nama Gaya Hidup Jaya, insyaAllah bersama saya Muhammad Hanif Zanani. So insyaAllah hari ini kita nak bincang lagi detail lagi dalam lagi berkenaan dengan kesinambungan daripada topik-topik yang sudah. So minggu lepas kita berbual tentang kepimpinan, leadership. So di hujung siaran tu, bila Abang Irwan tanya kenapa tiba-tiba nak cerita pasal kepimpinan. So ada satu kisah lah yang berlaku sewaktu itu ataupun pada minggu itu, dan saya terlintas untuk terus share kepada semua orang, terutama yang dalam Aki Show hari ini. So hari ini episod ke-12, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semalam baru je kita sama-sama menyambut keputeraan baginda Nabi SAW. So bercerita tentang kesabaran kita kena didik diri kita sejak dari awal, sejak dari kecil. Kalau ada anak, kita ajar mereka untuk bersifat sabar. So sabar ini, bila kita duduk dalam satu situasi ataupun proses lah, saya namakan sebagai proses. Tak kira anda sebagai apa pun, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang apa pun, pasti kita melalui satu proses. Okay, so proses ini yang kita selalu bicarakan, selalu kita katakan, yang kita selalu yang selalu kita sewaktu kita menjalani satu proses tu, kita selalu tak sabar, kita selalu cepat putus asa. Okay, so kenapa kita bersifat seperti itu? So yang hari ni, pada video kali ini, pada live kali ini, insyaAllah saya akan cuba berbincang dengan anda semua. Jika anda semua ada sesuatu yang nak dikongsikan di dalam ruangan komen, boleh saja komen di ruang di bawah insyaAllah. So hari ini
saya rasa teruja lah untuk berkongsi dengan anda semua tentang beberapa perkara yang saya sendiri pernah alami, yang saya sendiri berada di posisi itu, iaitu satu proses. Proses di mana kita perlu dan kita harus harungi walau apa pun yang berlaku, kita patut lalu. Itulah hidup. Okay, so dalam hidup kita ni adalah satu percaturan, adalah satu proses yang kita lalui setiap hari. Apa pun yang kita buat, tak ada siapa yang boleh halang apa pun yang kita buat, melainkan diri kita sendiri. Melainkan diri kita yang mengubah nasib diri kita sendiri. That's why bila kita melalui satu proses tu, bila kita melalui satu perjalanan tu, dia menuntut kita untuk bersabar. Okey, ada dua formula untuk kita berjaya, iaitu kita sabar dan kita percaya dengan proses itu. Ataupun orang putih panggil apa? Trust the process. Okey, trust the process. So yang paling utama, yang paling penting sekali, apa pun proses yang kita laksanakan, kalau kita iringi proses itu dengan ilmu, pasti akan muncul kejayaan di hujungnya. Ingat, formula dia adalah sabar dan percaya. Dan terus dua elemen itu tadi, bila kita sulami dengan ilmu, insya-Allah kita dapat mengharungi kejayaan. So apa berlaku? Okay, apa berlaku kalau tak ada ilmu? Kita harung je, maksudnya kita kita sabar ya, kita sabar dan kita harung je proses tu tanpa kita ada ilmu. Dan at the end kita takkan dapat kejayaan yang kita nak sebab kita tak ada ilmu. Okay, so apa berlaku pula kalau kita ada ilmu dan kita buat benda tu, kita buat proses tu. At the end kita tak sabar dan kita rasa benda yang kita buat tu sia-sia lah. Betul tak? So dekat sini bila kita gabungkan antara tiga elemen itu tadi, iaitu kita percaya dan kita sabar dan kita harungi proses itu, insya-Allah kita dapat mengharungi kejayaan itu. So bila mana kita duduk dalam satu proses kan, proses ni perlukan kesabaran. Okey, siapa tengok perlawanan Piala Thomas baru-baru ni? Saya ambil contoh tragedi-tragedi sukan yang berlaku sekarang, iaitu Piala Thomas. Siapa sangka pasukan yang sekerdil Indonesia tu dia boleh menjuarai Piala Thomas. Tapi hakikatnya kalau ikut legendary Thomas Cup ni, memang Indonesia bukanlah Indonesia ni negara kerdil. Mereka adalah negara yang legend dalam sukan badminton, terutamanya dalam Piala Thomas. Mereka sendiri dah memenangi hampir 14 ke 16 title Piala Thomas ni. Kalau tak silap saya, Indonesia nombor 1, kemudian baru China dan Malaysia dalam 5 ke 6 title Piala Thomas. So apa yang berlaku, apa yang boleh saya kaitkan di sini, Piala Thomas ni adalah satu sukan ataupun badminton tournament at paling high level, yang berprestij, yang membawa nama negara. Dia tak bawa nama peribadi tapi membawa nama negara. So pemain-pemain Indonesia ni adalah dibarisi oleh pemain-pemain muda. Okey, apa kaitannya dengan topik saya hari ini? So nak dijadikan cerita, bukan hanya Indonesia yang membariskan player-player muda ni. Malaysia pun membariskan player-player muda. Rata-rata average umur mereka 24, 23 tahun. Sama juga Indonesia. Saya tak nampak nama-nama besar dalam tim Malaysia selain daripada nama-nama yang semakin naik seperti Lee Zijia dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku di sini, bila orang-orang muda ni diletakkan pada posisi ataupun pada tugasan yang paling mencabar, dia akan menghasilkan satu perasaan kepada anak muda ni untuk buat yang paling terbaik. Sebab tiada langsung tekanan kepada mereka. Tiada langsung star player dalam setiap barisan pemain mereka. Bahkan bila saya semak dekat dalam ranking dunia, player nombor 1 Indonesia tu Ginting, apa nama dia? Dia punya nama dia Shinsuka Ginting, Anthony Ginting, lebih kurang macam tu nama dia. So player ni dia taklah top, tapi dia dalam top 10 dalam dunia lah. So
So dari situ munculnya kekuatan dari sudut yang lain, iaitu mereka tiada pressure, so mereka all out untuk negara mereka. That's why dia menuntut kesabaran bila mana player-player muda ni berada dalam situasi yang sangat tenang untuk mereka buat yang terbaik. Berbeza dengan Lee Chong Wei dulu, okay, kalau anda perasan zaman Lee Chong Wei dia berada pada peak performance dia pada umur 29, 30 macam tu. Tak seperti player-player yang tadi tu umur 23, 24 mereka dah menang Piala Thomas. Bahkan Lee Chong Wei sendiri pun tak pernah lagi menang Piala Thomas. Last kali kita menang tak silap, saya tak pasti, mungkin ada satu kali yang dimenangi oleh Lee Chong Wei. So pengajarannya di sini kesabaran, proses. Nak jadi seorang pemain badminton yang hebat bukannya hanya kita berlatih satu hari sekali, itu memerlukan satu proses yang memerlukan kesabaran. Siapa pernah tengok wawancara Miss Bun Sidik dengan anak-anak buah dia? Lee Chong Wei sendiri pernah menceritakan yang dia kena halau balik pulang bila dia lewat 1 minit ke tempat training. Begitu tegasnya Miss Bun Sidik ni, sebab tu proses dia menjalani latihan itu. Sama. So proses itu sama macam juga kita, okay? Kita belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, daripada darjah 1, darjah 6, form 1 sampai form 5 kita belajar adalah dalam satu proses. Proses dia untuk apa? Adalah proses dia untuk kita mencapai matlamat akademik kita. Ada ibu bapa yang meletakkan taraf akademik yang tinggi untuk anak-anak dia. Kau kena 6A, kau kena 8A, kau kena 10A, kau kena masuk universiti ni, kau kena masuk college ni dan sekian. Itu matlamat yang ditetapkan oleh ibu bapa untuk anak-anak dia capai matlamat tu dengan cara mereka kena ke sekolah, dan sekolah pun adalah satu proses. So proses belajar tu satu proses. Lepas tu dalam proses nak belajar tu ada tempat untuk belajar tu. Ada universiti untuk tempat belajar. Ada sekolah untuk tempat belajar. Mungkin ada yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran keluar negara. Mereka perlu memberi yang terbaik kepada setiap examination dalam setiap apa pun yang mereka ceburi. Itu juga kenapa bila kita cerita kan, waktu dulu kita sekolah kita sanggup bersabar untuk kita jalani proses itu, tapi bila sekarang ni kita hidup sekarang ni dah umur tua ni kan, bila kita buat sesuatu, bila kita buat bisnes, kita buat apa-apa pun yang kita buat, tapi kita rasa give up. Yang kita sendiri pernah lalui sewaktu dulu. Waktu dulu kita dah lalui pun proses-proses ini. So dekat sini ini semua adalah satu learning curve ataupun satu perjalanan kita untuk belajar. That's why kita disarankan untuk menuntut ilmu. Apa pun jenis ilmu kita perlu tuntut, dan kita niatkan dalam setiap ilmu yang kita pelajari itu adalah kita berada dalam majlis ilmu lah kan. Majlis ilmu ni dah pasti kita sentiasa dirahmati. Lagi-lagi bila kita duduk di majlis ilmu, kita sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. Macam juga dalam live ni, dalam video ni, kita berada dalam satu majlis ilmu yang disampaikan oleh beberapa panel-panel kita. So, kita pun berada di dalam majlis ilmu. So, terima kasih kepada yang komen di bawah tu. Saya pun tak sempat nak baca. InsyaAllah teruskan komen anda, teruskan semangat anda untuk bersama-sama kami. So insyaAllah bila kita terus momentum, yang penting nombor satu adalah momentum. Kita perlu teruskan kita punya semangat iltizam kita. Okay, sekejap lagi ada 1 minit video daripada saya tunjukkan beberapa tips untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita terus ikuti insyaAllah. So anda akan dapati diri anda akan terus bertenaga, terus bersemangat. So bercakap pasal semangat ni bertenaga ni, saya suka cerita pasal sukan kan. Tadi saya cerita pasal Thomas Cup. So baru-baru ni, semalam saya tengok satu perlawanan bola sepak. Pukul 3 pagi juga nak kena bangun. Tapi saya tak bangunlah pukul 3 pagi tu. Saya dah nak subuh tu saya baru bangun pukul 4, 4.30 tu dah second half kan. So nak dijadikan cerita, pasukan yang saya tengok tu adalah pasukan Liverpool. Dia menentang pasukan Atletico Madrid. So Atletico Madrid ni adalah juara Liga Spanyol. Memang the most cultured club lah, club kat sana selain daripada Real Madrid dan Barcelona. So club Atletico Madrid ni memang top club.
So Liverpool ni tim daripada UK ni, daripada England, dia berkunjung ke Espanyol di stadium itu dengan membawa harapan yang sangat tinggi. Mereka nak membalas dendam hasil kekalahan yang lepas. So pasukan ini membawa satu entiti ataupun satu trademark mereka dalam pasukan mereka, iaitu mereka main intensity yang tinggi daripada awal whistle hingga ke akhir whistle. Apa maksud intensity tinggi? So intensity tinggi ni memerlukan satu disiplin kepada setiap 11 orang pemain ni untuk berlari pada setiap sudut padang tu. Apa maksud berlari? Maksudnya bila player lawan tu nak pegang dia bola, terus player Liverpool ni akan push dan akan memberi tekanan kepada pihak lawan dan seterusnya memberi kelebihan kepada pasukan itu. So hasil daripada perlawanan itu, pasukan Liverpool berjaya mengalahkan Atletico Madrid sebanyak 3-2. So perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk disaksikan, bila mana pemain-pemain ini bersemangat, memang power gila. So daripada awal, kalau anda follow pasukan-pasukan bola sepak seperti ini, memang bila mata mengantuk tu akan jadi lagi terang, pasal dia orang main pada intensity, pada semangat yang paling tinggi. So hari ini saya nak anda semua membawa semangat itu, positif itu, semangat positif itu ke dalam jiwa kita semua. So semangat itu harus kita ada. So insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lagi menarik daripada saya. So jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama Abang Yus. Kesinambungan daripada cerita saya hari ini, iaitu menuntut kesabaran itu, dalam proses menuntut kesabaran. So nak jadi seorang yang sabar, macam mana nak latih? Of course kena puasa. Dapatkan tips daripada Abang Yus macam mana cara-cara puasa yang paling berkesan untuk kita jaga tubuh badan kita. So stay tune bersama Aki Show. So nantikan 1 minit nasihat ataupun tips daripada saya. Terus setia bersama Aki Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak share dengan semua tentang amalan hidup kita yang membuatkan kita lebih bermotivasi dan membuatkan kita tak putus semangat, terus berusaha dengan cekal dan berjaya. So nombor 1 amalan yang patut kita contohi adalah kita bangun seawal pagi. Bangun sebelum orang lain solat subuh, kita dah bangun, kita buat solat sunat dan sebagainya. Dan seterusnya nombor 2, ambil sarapan. Jangan lupa ambil sarapan yang paling berkhasiat, yang buatkan kita bertenaga di pagi hari. Yang penting lepas subuh sarapan dan jangan tidur lepas subuh. Okey. Yang ketiga, ambil waktu, curi waktu untuk bersenam. Bersenam ni tak semestinya kita perlu intens. At least 10 minit, 15 minit. Ini senaman yang betul-betul yang buatkan kita konsisten. Kita amalkan membaca buku-buku, membaca Quran setiap hari secara konsisten, buku-buku ilmiah, buku-buku yang membawa kita kepada satu motivasi hari yang kita yang lebih bersemangat, lebih yakin pada hari itu. So jangan lupa yang seterusnya, kita perlu rancang, kita ada target kita dalam hari itu. Lepas dah ada target harian kita revise balik. Adakah target semalam tu dah tercapai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda semua kerana masih lagi setia bersama Aki Show.
Selamat datang ke segmen Gaya Hidup Sihat. Bertemu lagi kita dalam episod kali ini, dah episod ke-12 ya. Banyak dah yang telah kita bincangkan. Harapan saya anda masih lagi ingat, setia, melakukan yang terbaik untuk diri anda ya, supaya anda lebih positif, supaya lebih sihat dan lebih positif dalam menjalani kehidupan anda seharian. Okey, pada minggu lepas kita telah bercerita sedikit berkenaan dengan puasa, intermittent fasting. Saya dah cerita sikit macam mana cara-cara nak membuat intermittent fasting tu. Minggu ni kita masih lagi nak bercerita pasal berkenaan dengan puasa, tapi topik ini pasal puasa dan sel. Katanya puasa membunuh sel. Macam mana tu? Kata puasa banyak benefit, tapi macam mana pula boleh bunuh sel? Dengar dulu perbincangan kita pada hari ini. Okey, dalam perisian minggu lepas, saya ada sebut salah satu cara untuk melakukan intermittent fasting yang popular adalah dengan melakukan 16-8 ya. 16-8 ni bermaksud puasa selama 16 jam dan ada 8 jam waktu yang anda boleh makan ya. So 16 jam berpuasa dan 8 jam makan. Antara benefitnya berpuasa secara ini adalah kita ada satu cara penyembuhan yang semula jadi yang berlaku. Ini adalah di peringkat selular ya, maknanya dalam peringkat sel. Proses ini adalah apa yang dinamakan sebagai autophagy. Okay. Autophagy ni kalau literal translation dia bermaksud self-eating. So maknanya makan diri sendiri. Macam mana tu? Jadi maksudnya di sini sel-sel dalam badan kita ni akan memakan komponen-komponen sel yang dah rosak, komponen-komponen sel yang dah tak berguna ya, supaya mereka boleh generate sel-sel baru dan untuk heal, sembuhkan diri sendiri. Jadi ini adalah proses autophagy yang berlaku di peringkat selular dan ini hanya boleh berlaku sekiranya kita berpuasa. So ini memang proses yang telah dijadikan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam badan kita yang akan berlaku sekiranya kita berpuasa selepas beberapa jam. Sebenarnya ada juga cara lain untuk stimulate proses autophagy ini melalui makanan, tapi yang paling efektif adalah melalui puasa. Tapi syarat dia bukan puasa sejam 2 jam je. Okay, syarat dia kena puasa selepas 17 jam. Sebenarnya bila anda dah berpuasa lepas 15 jam, dia dah mula nak start dah, proses autophagy ni dah mula nak start dalam sel-sel kita. Tapi dia betul-betul kick in selepas 17 jam berpuasa. Itu bila autophagy really kicks in dan untuk mendapatkan benefit sepenuhnya pada badan kita. Ini adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh seorang pakar sel dari Tokyo Institute of Technology ya, nama dia Dr. Osumi, Dr. Yoshinori Osumi. Beliau ni telah banyak menjalankan kajian, very extensive research berkenaan dengan proses autophagy ini. Pada tahun 2016 beliau telah dianugerahkan Nobel Prize ya, di atas discovery beliau, extensive research beliau berkenaan dengan cellular repair, self healing yang dilakukan oleh sel-sel badan kita bila berlakunya autophagy. So menurut Dr. Osumi, autophagy ini berlaku dengan secara full force ya, selepas 17 jam berpuasa dan dia akan peak selepas 48 jam. Maknanya kalau kita dah puasa selama 48 jam itu, that's the peak period. Maknanya yang itu betul-betul sel kita akan melakukan self healing dan dia akan berlarutan sehingga 72 jam. Jadi kalau kira 72 jam ni adalah jika anda berpuasa selama 3 hari, macam mana nak puasa 3 hari tu? Okey, tapi anda jangan lupa macam minggu lepas saya mention banyak protokol-protokol puasa secara barat ini mereka akan melakukan water fasting ya, bukanlah dry fasting sebagaimana kita berpuasa daripada subuh hingga ke maghrib itu. Tapi kita boleh sebagai umat Islam kita boleh lakukannya, kita boleh combinekan sekali ya untuk dapatkan benefit itu. Okey, jadi kalau anda ingat juga saya ada mention ya dalam episod yang lepas, waktu melakukan 16-8 itu personally saya prefer untuk melakukan 18-6, maknanya 18 jam berpuasa dan 6 jam eating window. Dan itu juga yang saya sarankan kepada sesiapa yang saya coach untuk buat ketogenic lifestyle ya. Kerana kalau anda tengok
bila autophagy kicks in selepas 17 jam dan anda dah buka puasa, you will kill that process. Dia tak sempat nak sel-sel kita nak melalui healing process itu. Jadi sebaiknya kita biar lama sikit. So kalau macam kita puasa 18 jam, at least ada masa sikit untuk autophagy itu berlaku, ya, untuk supaya sel-sel kita dapat melakukan proses tersebut. Dan bila kita buka puasa pula, ada juga protokol je supaya kita tak membunuh proses autophagy itu. Sebaik-baiknya kalau kita boleh biarkan autophagy itu berlaku selama 72 jam, ya, untuk betul-betul melakukan healing proses itu. Jadi kalau nak buka puasa selepas 18 jam misalnya, kena buka puasa dengan memakan good fats, ya. Kita masih kena maintain blood glucose yang rendah, insulin yang rendah, supaya proses autophagy ini akan berlaku. Autophagy will stop, dia akan stop bila kadar glukos dan insulin kita meningkat. Dan kadar insulin dan glukos akan meningkat dalam darah sekiranya kita makan karbohidrat, ya, yang berlebihan, karbohidrat yang banyak dan juga protein. Jadi protokol untuk make sure autophagy ini terus berlaku ialah kita kena buka puasa dengan makan lemak yang sihat. Keduanya, kita kena keep protein, ya. Protein tu tak boleh lebih daripada 20 gram. So selama yang anda nak autophagy itu berlaku, anda kena make sure protein yang anda makan tidak lebih daripada 20 gram, ya. Syarat ketiga pula adalah dari segi karbohidrat pun kita kena maintain. Karbohidrat tu kena keep low juga. So karbohidrat tak boleh lebih daripada 50 gram. Ya, so kena keep it low. Carbohydrate less than 50 grams, protein less than 20 grams. Supaya kita punya blood glucose tetap stabil, insulin kita tak spike, dan ini providekan conducive environment, ya, supaya autophagy dapat berlaku secara efektif. Okey, sebenarnya sudah ramai natural healers. Natural healers ni para pengamal penyembuh semula jadi kalau saya nak translate literally, yang menggunakan berpuasa ini sebagai salah satu cara untuk penyembuhan dalaman, ya. Ini bukan menggantikan medicine, bukan menggantikan perubatan, tapi ini adalah langkah yang additional yang boleh dilakukan untuk penyembuhan semula jadi secara dalaman. So menggunakan protokol berpuasa ini. Tapi puasa ini kena make sure lah dilakukan supaya autophagy ini berlaku, kerana autophagy ini penting. Jadi mereka selalunya menggunakan puasa selama 72 jam. For water fast lah maksudnya, ya. Mereka boleh minum air, mereka boleh minum kopi dan teh, dan juga minuman tanpa kalori, ya, as long as glukos dia stabil, blood glucose stabil, insulin tak spike, dan autophagy akan berlaku. So dia akan peak dalam masa 48 jam dan berlarutan hingga 72 jam, ya. So sebenarnya protokol ini boleh digunakan bila-bila masa saja kalau anda nak menyembuhkan diri sendiri, ya, membantu penyembuhan anda. Contohnya ramai natural healers ni suggest lah, sarankan, ya, kalau lepas surgery ataupun anda mengalami masalah hormon, ataupun tengah melalui treatment untuk kanser ataupun treatment untuk apa-apa penyakit pun, masukkan sekali berpuasa ini supaya berlakunya autophagy. Maknanya sel-sel kita ini akan self heal, ya, daripada dalam. So macam mana anda nak tahu kalau anda berpuasa ini, macam mana anda nak tahu autophagy ini benar-benar berlaku? Dia susah sikit nak measure. Dia bukan macam kita boleh measure blood glucose ataupun measure ketones dalam badan kita, ya. Ini banyak dia tak ada a specific measure. Semuanya bergantung kepada tanda-tanda reaction badan kita yang menunjukkan autophagy ini berlaku. So antara reactionnya adalah blood glucose yang menurun, ya. So maknanya gula dalam darah dah turun, dan paras ketones kita juga akan meningkat. Ketones ini adalah sejenis sumber tenaga, ya, yang berlaku apabila berlakunya pembakaran lemak dalam badan kita. So ketones and sugar ni dia inverse relationship lah. So bila gula tu dah turun, that means badan akan membakar lemak sebagai sumber tenaga. So ketones dia akan tinggi, ya. So tanda-tanda yang lain akan berlakunya penurunan berat badan, ya. Kulit, keadaan kulit juga anda lihat lebih sihat. Ini semua adalah tanda-tanda autophagy yang
yang berlaku. Kita boleh juga mention autophagy ni sebagai satu proses detox yang secara semula jadi ya, yang berlaku dalam at cellular level lah, dalam badan-badan dalam sel badan-badan kita. Tapi pendapat saya sendiri, self detox itu pun mungkin tak berapa tepat. Term yang paling tepat pada saya adalah self repair, sebab dia bukan hanya membuang toksin tapi dia membaiki sel-sel itu supaya sel-sel yang sedia ada lebih kekal, dan sel-sel baru yang lebih sihat dapat di-generate ya, melalui proses autophagy ini. So ini adalah antara benefit utama berpuasa. Tapi kena puasa 17 jam lah lepas 17 jam baru autophagy kick in. Dan untuk mengamalkan protokol 72 jam ini, kalau anda ingin mengamalkannya, it requires some practice. Anda tak boleh nak tiba-tiba je terus buat 72 jam, nanti pingsan ya. Anda kena cuba biasakan, buat dulu intermittent fasting ya, setiap hari buat 16-8 ataupun 18-6 ya. Biasakan diri anda buat intermittent fasting, lepas tu anda sudah boleh mula untuk buat extended fasting ya. InsyaAllah minggu depan saya boleh cerita lagi kalau kita buat extended fasting ni, apa yang benefit yang akan berlaku pada setiap jam anda berpuasa itu. Jadi macam saya sendiri, saya sudah biasa melakukan 72 jam. Saya selalunya buat 72 jam berpuasa ni 2 bulan sekali. Selalunya kita boleh pilih hari-hari putih lah. Macam sekarang, insyaAllah saya baru start hari ni, akan buat sampai hari Jumaat ni. Rabu, Khamis, Jumaat ni adalah hari-hari putih yang mana disunatkan juga untuk berpuasa. So apa yang saya amalkan adalah saya buat water fasting dan juga dry fast at the same time. Jadi pada siang hari daripada subuh ke maghrib kita puasa macam biasa, puasa sunat biasa. Nanti berbuka saya hanya akan minum air dan continue lagi lah sampai hari Jumaat, insyaAllah 72 jam. Just to get the full benefit of autophagy itu, supaya sel-sel dalam badan kita dapat self heal ya. InsyaAllah kalau anda nak cuba mengamalkan, boleh cuba dulu dengan melakukan intermittent fasting. Flex your fasting muscle ya, kena latih diri dulu untuk supaya biasa berpuasa lama-lama ini, dan kemudian baru cuba buat itu. Tapi 72 jam ini ke water fast ya, bukan dry fast ya, langsung tak minum tak boleh juga sebab kita sangat memerlukan air juga. Okey, saya tinggalkan anda dengan 1 minit video. Video ini kita recap balik sikit apa autophagy itu dan juga tanda-tanda yang autophagy berlaku dalam badan anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam perisian minggu depan berkenaan dengan extended fasting pula. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Hanif dan terima kasih Abang Yus atas perkongsian yang luar biasa. Apa yang Hanif sharekan tadi tu sangat-sangat relevan lah dalam hidup kita ni kan. Sabar dalam proses, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang tak baik, dan semua itu memerlukan sabar. Dan puasa hari-hari putih tu, kepada siapa yang belum dengar tentang hari-hari putih ni adalah
3 hari di tengah bulan bulan Hijriah. So dia panggil Yaumul Bid, hari-hari putih, insya-Allah. Dalam kita nak mencapai gaya hidup positif tu, level positif yang kita inginkan, semua yang Abang Yus share, semua yang Anip sharekan daripada episod 1 sampai ke sekarang ni, semua tu kita boleh guna kan. Semua tu kita boleh guna untuk kita amalkan dalam hidup kita. Dia tak akan jadi kalau kita tak amal. Kalau macam tu, dengan itu, kalau kata kita jemput balik Anip dan Abang Yus untuk kita bincang dengan sedikit lagi sebelum kita tamatkan episod kita hari ini tentang apa yang telah dibincangkan tadi. Boleh kita jumpa Abang Yus dan Anip, insya-Allah. Yes, Anip, Bayus, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Anip, tentang sabar tu kan, dalam hidup Anip sendiri, di manakah yang waktu mana dalam hidup Anip yang sabar tu menjadi satu benda yang Anip pakai sepenuh-penuhnya? Ya, mungkin ada Kesian adik cakap seorang. Itulah, mungkin ada sedikit cabaran tadi yang memerlukan sabar. Ya. Dan sabar tadi tu kalau macam Abang Yus sampaikan tadi, dia punya flexing the muscles kan. Itu proses flexing the muscles tu pun perlu kesabaran, yang mana bila kita sabar dalam nak menggunakan puasa tu, dan puasa tu boleh bantu kita sabar lebih. Ya, betul. Memang sangat betul. Bukan senang nak buat. Kalau boleh ingat balik, saya ingat balik masa first time saya cuba buat lah water fasting ni kan. Mana pernah kita tak makan hari-hari. mesti kalau puasa hari biasa pun kita buka puasa kita makan kan. Saya ingat bila buat water fasting tu, masuk hari kedua tu, dia punya lesu tu Masya Allah, melepek, tak boleh nak buat apa, sakit kepala, tak larat, lari full marathon 42 km pun tak lesu macam gitu. So sebab body react kan, body memang betul-betul react sebab tak ada makan dan kita hanya minum saja. Tapi bila dah masuk hari, memang kena sabar lah, hari tu memang sabar sangat-sangat. Dan bila masuk hari ketiga tu dia improve sikit. Tapi itu saya buat secara cold turkey lah, tanpa latihan tanpa apa, terus buat je, which saya tak sarankan lah pada orang-orang lain. Jadi kena biasakan dulu berpuasa lama sikit daripada puasa yang kita biasa. InsyaAllah nanti biasalah boleh buat extended fasting. Ya, betul, luar biasa. Anip, macam mana? Boleh dengar suara dia? Boleh dengar dah. Alhamdulillah. Itulah cakap seorang-seorang tadi kan. So Anip, kembali pada soalan tadi ni, macam mana Anip, pengalaman Anip ada tak dalam episod-episod dalam hidup Anip yang sabar tu sangat membantu Anip? Ya, betul bang. Sebenarnya banyak kan kita mengharungi kehidupan kita ni dengan penuh kesabaran. Waktu saya belajar dulu pun memang ada episod-episod yang perlu saya tanamkan kesabaran. Waktu saya berada di sekolah dulu, waktu SPM misalnya, di universiti, memang memerlukan kesabaran. So bila Abang Irwan tanya kan, apa detik-detik yang dalam hidup tu buat saya sendiri rasa mencabar untuk mengharungi proses dalam kesabaran dalam mengharungi proses tu banyak. So kalau saya boleh spesifikkan, mungkin baru-baru ni kot, mungkin waktu saya mula-mula menceburi bidang perniagaan ni, memang betul-betul saya hampir-hampir saja give up, saya hampir-hampir saja nak menamatkan segala-galanya. Tapi bila saya sedar yang ini semua adalah satu proses, bila saya belajar, bila kita buat kesilapan tu, itu semua satu proses. That's why
penting untuk kita berada dalam proses tu, yang paling utama, yang paling mustahak sekali adalah kita kena ada ilmu. Ya. InsyaAllah. Sabar dan juga trust the process, kan? Ya bang. Ya. Saya suka dengar ayat keep tu the bang. faith. Kalau abang Yus biasa dengar banyak guru-guru bisnes, banyak guru-guru yang suka ingatkan benda tu, trust the process. Sebab apa kena trust the process? Sebab you ada ilmu, you sedang buat ilmu tu, sedang buat proses tu, just trust the process, insyaAllah the result will come. InsyaAllah, luar biasa. Dan saya yakin kita semua dalam Akisho ni yang kita pun sekarang we go through the process of trusting the process. Yes. Betul tak? So kita kalau abang Irwan masih ingat macam mana proses pertama sekali episod kita Akisho dulu kan, sampai lagi kita berada dalam tahap sekarang, kita ada satu team ya bang satu team yang sangat berbakat, sangat apa orang cakap, sangat passion kepada apa yang kita sedang buat sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami tentunya dalam sabar menjalani proses, dan kita belajar tentang perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh bantu kita meningkatkan kesabaran tu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus sabar bersama-sama dengan kami, terus setia bersama-sama dengan kami, terus terus menerus mendoakan kami di Akisho. Dan kami juga melakukan sedemikian untuk anda supaya anda mendapat pembukaan daripada Allah untuk menaik taraf diri anda. Kita semualah insyaAllah ya. Okey, mungkin setakat itu saja daripada kami semua, dari keluarga besar Akisho. Mohon maaf kurang lebih. Kita jumpa lagi nanti di episod yang akan datang. Tapi sementara itu boleh follow kami di social media, di Instagram, di Facebook, dan subscribe YouTube channel kami. Okay, bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.